perkara lama yang dah tak buat kan. Yang perempuan memanglah, kalau lelaki satu ibadah yang lama sangat tak buat sebab tak pergi masjid. Okey, kita hari ini nak menelusuri apakah yang dimaksudkan dengan apakah tuntutan kepada solat sunat tahiyatul masjid. Okey. Kalau dekat Mekah, kita tak buat solat sunat tahiyatul masjid. Masuk masjid tak payah buat solat sunat tahiyatul masjid sebab buat tawaf. Diganti dengan tawaf. Kan kalau kita buat haji, kita buat umrah, kita ada tawaf fardu, tawaf yang sunat, tawaf yang wajib dibuat. Ya, tetapi tawaf sunat juga banyak kali boleh lakukan, iaitu setiap kali masuk ke kawasan Masjidil Haram, maka kita akan buat tawaf pusing 7 kali tersebut. Tetapi pusing 7 kali yang sunat itu tidaklah seperti yang fardu ya. Contohnya apa? Lelaki tak boleh tutup kepala, perempuan tak boleh tutup muka. Tapi kalau solat yang sunat, boleh lelaki tutup kepala, boleh pakai baju biasa, bukan pakai pakaian ihram. Dan perempuan juga boleh berpurdah, yang sunat lah. Okey, dia sama taraf dengan solat sunat tahiyatul masjid. Okey, kita tengok apakah maksud solat sunat tahiyatul masjid yang hendak kita fahami. Okey, baca jannah, maksudnya jannah. Rasa macam ada jannah tadi. Solat 2 rakaat sebelum duduk ketika setiap kali masuk ke dalam masjid. Setiap kali masuk ke dalam masjid. Maksudnya kita tak boleh pergi masjid terus duduk. Pergi ambil wuduk terus duduk tengok handphone nak tunggu imam. Tak boleh ya. Walaupun sunat, sunat hukum dia sunat, tapi yang digalakkan sangat. Masuk masjid jangan terus duduk, tapi kita buat dulu solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya. Okey, sekalaulah masa kita masuk ke masjid, ya, ada bila dah iqamah. Kalau azan belum lagi, azan cuma nak menyatakan masuknya waktu solat dan memanggil orang untuk segera datang berjemaah. Tapi kalau iqamah, ini memang panggilan terus berdiri untuk solat. Okay, andai kata kita pergi masjid untuk solat fardu, ya, masa masuk tu iqamah telah dilaungkan untuk menunaikan solat fardu. Waktu ni walaupun solat sunat tahiyatul masjid tu dituntut, tetapi dalam keadaan ini makruh kita buat solat sunat. Sebab apa? Sebab kita nak sembahyang, nak dapatkan solat berjemaah. Ustazah. Ya saya. Kalau macam datang kan, lepas tu terduduk, lepas tu baru bangun, solat balik boleh? Boleh, tapi cuma seelok-eloknya Rasulullah suruh masuk je terus solat dahulu. Tapi ada kata lupa ke, contohlah lupa kan, ataupun apa, penat ke, rehat sekejap. Lepas tu buat tahiyatul masjid, tak ada masalah. Ya, Allah lebih tahulah kan. Pahala ni Allah yang bagi. Tapi kalau kita ada usaha nak buat tu, itu memang dah cukup bagus ya. Cuma saya nak kata antara solat sunat tahiyatul masjid dengan berjemaah. Jadi kita pilih yang berjemaah itu. Okey, ataupun kita ketika sedang solat sunat tahiyatul masjid, iqamah dilaungkan. Kita memang dah solat dah, Allahu Akbar, baru nak baca Fatihah. Tiba-tiba Imam Bilal bangun, iqamah nak panggil solat berjemaah. Kena batalkan solat ke? Jangan batalkan solat, teruskan sahaja. Teruskan sahaja solat sunat tahiyatul masjid. Okey. Sebab insya-Allah lah takkan terlepas lah kan, kalau solat sunat, kalau solat fardu subuh pun 2 rakaat, kita nak kejar pun insya-Allah kita buatlah yang sunat saja masa tahiyatul masjid tu, untuk mengejar, untuk memastikan kita dapat solat fardu berjemaah bersama dengan imam. Okey.
Mhm. Okey, makruh duduk. Tadi kan siapa tanya tadi? Aiman tanya tadi. Makruh duduk sebelum melaksanakan solat ini. Ya, tapi kalau dah Danish. terduduk, Danish Azhar bukan saya. sorry Danish. Kalau dah terduduk tak ada masalah, bangunlah semula untuk melakukannya. Sama juga dengan sahabat Rasulullah kan. Kalau kita nak kebaikan seluruh dunia dan akhirat, kita buatlah solat sunat qabliyah sebelum subuh. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ni antara yang orang kejar-kejar sangat nak pasti sempatkan buat. Sahabat Rasulullah dia terlambat pergi ke masjid. Rasulullah dah bangun dah untuk solat subuh. Jadi dia pun tak sempat dah nak buat tahiyatul masjid, tak sempat nak buat. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh pun tak sempat nak buat. Jadi dia pun terus ikut Rasulullah berjemaah solat fardu subuh. Okey, lepas sahaja solat fardu subuh, dia pun bangkit, dia buat solat sunat qabliyah subuh. Yang 2 rakaat sebelum subuh. Sedangkan sepatutnya tiada solat sunat selepas solat fardu subuh, waktu yang diharamkan. Jadi Rasulullah tanya, kenapa, solat apa? Dia pun cakap, saya tak sempat nak buat solat sunat qabliyah tadi sebab nak kejar solat fardu, solat jemaah. Jadi Rasulullah diam sahaja. Maksudnya tidak juga menyalahkan. Sebab apa? Sebab sahabat dia nak mengejar pahala solat sunat qabliyah sebelum subuh tadi. Ya. Macam tu sekali kan orang nak pahala. Kita pun kena mengikut, kena jadikan contoh untuk kita. Okey. Dalil nakli. Apa dalil nakli? Ingat tak maksud dalil nakli ni apa? Apa maksud dalil nakli? Kita ada 2 jenis dalil, iaitu dalil akli dan dalil akli. Rasa macam dah banyak kali juga cakap ni. Tapi kamu tak ingat dia. Dalil akli akal, daripada akal kita yang kita fikir secara logik akal. Ya. Okay, dalil nakli ialah bukti yang kita ambil daripada ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dekat sini ialah dalil daripada sabda Rasulullah. Okey, Aiman, baca Aiman hadisnya Aiman. Maksudnya lah. Baca lah dia punya matan tu. Abu Qatadah Salami meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Maksud, apabila seseorang masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sehingga dia solat 2 rakaat. Kan. Muttafaqun alaih, memang hadis sahih. Ya, muttafaqun alaih ni ialah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apabila seseorang masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sehingga dia solat 2 rakaat. InsyaAllah tak susah solat 2 rakaat ni kan? Ya. Macam mana cara solatnya? Kita lihat kaifiat. Kaifiat tu apa maksud dia? Siapa tahu apa maksud kaifiat? Ni. Okay, kaifiat ini ialah cara ya. Cara. Lepas ni kalau jumpa kata kaifiat, tahulah maksudnya cara. Okey, cara menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Sebenarnya kebanyakan solat sunat sama sahaja. Yang mungkin berbeza solat sunat khauf, solat sunat dalam perang, solat sunat gerhana, solat sunat hari raya. Apa lagi? Solat sunat tasbih. Lagi apa? Itu je yang macam lain sikit daripada yang lain. Tapi kebanyakan solat sunat yang lain sama sahaja. 2 rakaat. Yang membezakannya apa? Ya saya. Tarawih pun dikira solat sunat ke? Tarawih solat sunat. Sunat muakkad yang amat digalakkan. Yang membezakan dia apa? Niat. Usalli sunnata tahiyatil masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Apa maksudnya? Baca Zufar, maksudnya Zufar ni? Sahaja?
Tak dengar suara Zufar. Syazah, baca Syazah maksudnya Syazah saja. Saja aku solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu je lah yang bezakan dengan surat-surat yang lain. Yang lain sama 2 rakaat. Okey, waktu dia setiap kali masuk dalam masjid. Cara melaksanakan bersendirian. Tidak berjemaah. Tak ada solat berjemaah dalam tahiyatul masjid. Rakaat pertama baca surah Al-Kafirun. Macam mana surah Al-Kafirun, Iskandar? Macam mana surah Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun. Terus? Terus. Ha. Allah Ingat tak? lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Surah Al-Kafirun ni surah yang dianjurkan kita baca pada rakaat pertama. Okey, rakaat kedua dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Okey, cuba Aman baca, Aman, surah Al-Ikhlas macam mana, Aman? Aman? Surah Al-Ikhlas. Ni yang Qul huwallahu ahad. Ya, betul. Ha. Ada tak Ammar? Rasa macam ada je. Ammar lah baca, Ammar. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itulah surah Al-Ikhlas. Ramai tak tahu apa benda surah Al-Ikhlas sebenarnya. Qul huwallahu ahad. Okey, kalau tak baca Al-Kafirun boleh tak? Boleh. Boleh. Kalau tak baca Al-Ikhlas boleh tak? Boleh tak? Boleh. Juga sebab yang wajib dalam surat ialah Fatihah. Bacaan surah selepas Al-Fatihah hanyalah sunat. Kalau tak nak baca surah Al-Kafirun, nak baca surah Al-Humazah, boleh tak? Nak baca? Boleh, tak ada masalah. Nak baca satu ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Allahu Akbar, terus rukuk. Rakaat kedua. Boleh lah macam tu. Ta'budu ma ta'budun. Allahu Akbar. Boleh. Boleh. Ya. Jadi kalau baca Al-Fatihah je? Pun boleh. Tapi tak syok lah kan. Pahalanya tak sebanyak kita baca sempurna lah. Kita ambil yang sunat-sunatnya. Nak katanya benda tu sunat, yang wajib Fatihah. Fatihah tu yang wajib. Kemudian apa lagi qauliyah yang rukun bercakap yang wajib. Apa tu? Selawat dalam tahiyat akhir. Yang lain tu bacaan-bacaan sunat. Bacaan-bacaan sunat. Tapi janganlah tak buat kan. Nak katanya memang yang pertama orang yang nak sembahyang kena belajar ialah apa? Surah Al-Fatihah. Itulah yang wajib dibaca. Dan maksud tak ada halangan. Kalau kita tengok kalau solat sunat witir contohnya, rakaat yang pertama dianjurkan kita membaca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Okey, surah tu ayat dia panjang kan. Jangan pula alasan tak nak buat sebab apa tak hafal surah Al-Kafirun. Tak nak buat lah solat duha sebab apa? Sebab tak hafal lah surah Asy-Syams, surah Ad-Duha. Tak perlu takut macam tu sebab ianya sunat. Buat yang wajib saja dan yang sunat tu kita buat ikut kemampuan kita.
Okey, apakah yang kita akan dapat bila kita berusaha untuk melakukan solat sunat tahiyatul masjid? Mudah-mudahan ya sekarang kita dah fasa 3 kan? Fasa 3 ni pun Negeri Sembilan dah boleh dah sembahyang dekat surau untuk 18 tahun ke atas. Ya. Dengan kapasiti masjid 150. Kemarin saya baca dalam paper online kata kemungkinan kita akan naik ke fasa 4. Mungkin fasa 4 nanti lebih ramailah yang boleh masuk masjid. Termasuk kamulah mudah-mudahan lah kan. Yang bolehlah buat balik solat sunat tahiyatul masjid. Kita tengok apakah dia yang pertama. Bacakan Rabiatul. Atul ada tak? Tadi nampak macam Atul ada. Tak ada. Farid baca Farid yang pertama tu Farid. Yang kotak kuning tu Farid. Memuliakan masjid sebagai tempat beribadat. Ini nampak penghormatan kita pada masjid, tempat special. Ya, tempat istimewa. Okey, yang kedua baca Putra. Yang biru Zah. Yang baru keluar ni. Memupuk sifat rendah diri sebagai tetamu di rumah Allah. Kita datang rumah orang kita kena hormat kan. Datang rumah Allah lagilah. Jadi Allah minta penghormatan kita dengan solat sunat tahiyatul masjid. Kalau kat Makkahul Mukarramah cara penghormatan kita ialah buat dulu tawaf. Pusing 7 kali. Okey. Kemudian yang kelima terus kelima pula. Yang ketiga baca jannah. Jannah baca yang ketiga hijau tu. Meraih pahala ketika berada di dalam masjid. Mudah-mudah je nak dapat pahala. Dan yang keempat, Danish, baca Danish. Berlatih diri supaya beradab apabila berada di tempat-tempat mulia. Ya kan, melatih diri supaya beradab. Kita mulakan dengan masjid. InsyaAllah suci hati kita kat mana-mana pun kita akan cuba bersifat dengan sifat yang mulia kan. Baru-baru ni awak mengikuti tak Sukan Paralimpik? Ikut tak? Kan, kita dah terlepas salah satu pingat emas daripada Ziad tu kan. Tapi yang saya nak mention, Ika dah mention ke adab berkomunikasi. Macam mana adab kita. Kemudian yang hari seterusnya keluar lagi berita kan. Acara lompat jauh. Lompat jauh kita atlet kita berjaya dapat emas. Tetapi beliau cedera masa lompatan yang dapat emas tu. Bergegaslah seorang atlet, tak ingat negara mana, bukan negara Islam, dia dapat pingat perak, bergegas menolong orang kita. Ya, tengok mereka memperlihatkan akhlak yang baik kepada kita. Tidak rasa dengki, semangat kesukanan. Kan, ini yang kita kena ikuti. Benda yang tak elok kita sisihkan daripada hidup kita. Mana-mana contoh yang ditonjolkan mulia, maka kita kena ikuti. Okey, habis tajuk tahiyatul masjid. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Tak ada tak. Tajuk sebenarnya biasa je kan. Biasa buat dah kan. Zazah. Apa Tiz? Contoh kalau kita solat sunat sebelum pergi masjid boleh ke? Macam kita solat dekat rumah, lepas tu pergi masjid, kita tak solat sunat. Boleh? Kita buat solat sunat apa tu? Solat sunat yang ni lah, apa? Tak boleh lah, masjid. bukan. Oh, tak boleh. Sebab tahiyatul masjid ialah solat yang kita buat bila masuk masjid. Kita hormat kat masjid tersebut. Kalau kat rumah tak jadilah. Tak jadi Okay. Ya. Mana-mana surau, walaupun kita tahiyatul masjid, mana-mana surau yang melaksanakan solat Jumaat, ia dikira sebagai masjid juga ya, walaupun kita panggil dia surau. Kan? Sebenarnya banyak surau dah dinaik taraf sebagai masjid lah. Bila mana
Jabatan Agama Islam dah beri kebenaran satu-satu surau itu melaksanakan solat Jumaat, maka sebenarnya dia telah dinaik taraf sebagai masjid. Cuma kita tak tukar nama dia masjid. Tetap panggil surau sebab dah kebiasaan. Walaupun kita tak robohkan surau tu, kita nak buat lagi besar, nak buat kubah lagi besar, tu tak ada masalah. Macam mana perupa bangunannya, tak jadi masalah pun sebenarnya. Tapi bila mana dapat solat Jumaat, maka taraf ke masjid boleh buat solat sunat tahiyatul masjid. Katalah kita pergi surau kat Petronas. Itu tak ada tuntutan untuk solat tahiyatul masjid sebab dia bukan taraf masjid. Tapi kita boleh buat sunat yang lain. Sunat apa? Sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Qabliyah tu apa? Sunat 2 rakaat sebelum solat fardu. Ba'diyah tu apa? Solat sunat selepas daripada solat fardu. Kamu dah belajar tentang 2 tak silap Ustazah? Okey, ada soalan lagi? Tak ada dah. Okey, kalau tak ada soalan, jadi ada lagi 3 minit. Nak buat nota pun tak sempat kot sebab kamu lepas ni subjek lain. Tak apa, kita akan buat nota. Tak apa, kita gunakan masa peringkat Islam hari besok. Tak apa, ini waktu ni dapat kamu berehat 3 minit untuk masuk ke kelas seterusnya. Jadi saya tutup PDPR kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab. Kejap, sebelum tu, tadi yang dah jawab kuis tadi, kan, walaupun kuis ni tentang adab, rasa macam senang kan, macam apa yang kita buat hari-hari kan, tapi bila jawab soalan, ada apa, bukan ada, tak ada yang dapat 100%, paling tinggi 89%, salah 4, ya. Maksudnya apa, walaupun nampak macam pendidikan Islam ni mudah kan, lagi-lagi tajuk adab macam mudah aja, tapi sebenarnya taklah semudah itu. Betul tak? Iskandar dapat berapa Iskandar tadi? Saya tak jawab lah. Saya bangun pukul 9. Bangun tidur baru. Hai. Okey, tadi jawapan tu boleh tengok balik kan, jawapan sebenar dia kan. Okey, jadi salah boleh tengok apa jawapan sebenar dia. Mana-mana yang belum sempat, sila buat untuk saya isi sebagai markah PBD. Ya? Okey, kita tutup dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye. Terima kasih Azhar. Ya, Ustazah. Ustazah. Seza. Okey, sama-sama kena hadir ke kelas.